Nak tengok pakai bedah-bedah di sini. Doktor gigi pun tak boleh copot gigi sendiri. Melainkan kes-kes terpencil Mr. Bean. Itu pun tak boleh buat kira. Tak boleh buat kira kan Mr. Bean tu kan? Jangankan hidup, kita ni tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung, lari orang kampung. Aku tu kau tak rasa susah lah. Kau kapan gaji aku tu, pandailah aku guling-guling masuk kubur sendiri. Jangan nak bohong lah. Tak ada. Kena orang bawa dia. Waktu dah mati tu, waktu mandi tu, terbalik ke macam ni, terbalik. Pusing sini, pusing. Tekan biar keluar najis dia yang tak akhir tu. Keluar tak berhenti, tolonglah mak ya, tolonglah cik ya. Macam tu lah tukang mandi tu. Berbual dengan jenazah tu. Tolong ya, Allahu Akbar. Macam tu ha. Sabun, tuangkan air. Oh, siram air. Oh, mama, kita tak boleh buat apa dah. Ada yang tersedak tak? Slow sikit. Lagi dah ada. Dah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa, jangan kita sombong. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain dia kata, kalau aku mati besok jangan lupa buat 3 perkara. Dia kata, jangan lupa buat 3 perkara. Pertama, yang usung jenazah aku pastikan tabib yang hebat-hebat. Tabib ni doktor lah. Kemudian waktu usung jenazah aku, kau taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu kau usung jenazah aku tu, kau pastikan tangan aku tu terkulai biar semua orang nampak. Jadi tentera dia tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, aku nak beritahu tabib-tabib yang handal usung jenazah aku tu, nak beritahu kat semua, hebat mana pun tabib tu, hebat mana pun doktor tu, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, taburkan segala harta kekayaan sepanjang perjalanan pergi ke kubur, sebab kau akan nampak nanti semua berebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab macam mana kaya sekalipun, macam mana kau berharta sekalipun, harta tu tak bawa masuk dalam kubur. Tak ada banyak kutip, masuk dalam kubur sekali, tak ada. Dan yang ketiga, nak tunjuk tangan terkulai itu sebab nak bagi tahu dekat semua, macam mana kamu lahir dulu tangan kosong, kamu mati pun tangan kosong. Dah tak ada apa dah. Sebab masa dah time, kata orang Sungai Petani. Masa dah time. Tangan terkulai layu di tasik madu Fauziah Latif. Nak cakap apa? Kan? Jadi nak sombong dengan apa? Kan? Dah meninggal dunia kat kubur, nama letak tu Allah Yarham dekat batu nisan. Allah Yarham. Tak ada pun sebut dekat situ. Yang teramat mulia Mak YB, Datuk Seri Tan Tun Tin, semua keluar. Aduh, Allah Yarham. Itu nama depan dia. Allah Yarham dah. Lepas tu tak sebut dah. Kau ingat tak yang berbahagia Datuk Seri itu? Tak ada dah. Kau ingat tak arwah ni? Arwah ke tinggal? Tak ada lagi dah gelar-gelaran apa, timbalan pengarah, perancang panda dan desa. Tak ada dah. Arwah je. Alam penjamah tu lah yang tak ada. Arwah Samsul Debat dia tu. Nak cakap apa? Kan? Jadi jangan sombong. Lawa mana pun baju batik kita bang, tak bawa masuk dalam kubur. Saya mati besok pastikan saya pakai baju batik yang saya camah tu. Tak dapat, walaupun ada dalam permintaan, tak dapat kan. Kemudian yang ketiga ni, dengki. Buang dengki. Kemudian orang yang sabotaj dan tikam belakang ni, yang keduanya, dia akan menganggap semua perkara tu persaingan. Orang naik pangkat, saya tak boleh jadi ni, macam mana dia boleh naik pangkat? Dia beli kereta baru, oi tak boleh jadi ni, aku pun kena beli kereta baru ni. Dia beli rumah, aku pun kena beli rumah. Dia beli kereta, dia beli Perkancil, aku beli Azia. Kemudian dia beli Myvi, dia pun beli apa? Dia pun beli Alza. Orang tu beli Alza, dia beli Coaster, bas kecil tu. Kawan tu beli pula Bike Express, ui melawan dia. Dia beli Bike Express 2 tingkat. Tak puas hati, dia beli bulldozer. La ilaha illallah.
Sampai ke mana kau nak melawan tu? Sudahnya dicuri lori bomba tu. Contoh, ada orang dia utang bomba kan? Semua yang penting lawan. Tak boleh jadi ni, tak boleh jadi. Kawan tu tudung bawal, dia pakai tudung siakap. Kawan tu pakai songkok ni, dia pun pakai songkok ni. Ada je, yang penting lawan. Mesti lawan dia. Nak tunjuk siapa lagi hebat. Masalah dia. Dia menganggap semua persaingan. Kemudian jangan kita anggap dengan kita buat benda-benda macam ni boleh bilas dosa kita tu dengan ibadah. Dia kata apalah, lepas tu boleh semayang bajet baik, belum doa bajet baik. Ingat, dosa kita mengkhianat, dosa kita sabotaj orang, menzalimi orang, menganiaya orang, tak akan selesai selagi kita tidak mendapat kemaafan daripada orang yang kita aniayai. Sebab Nabi sebut, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Siapakah orang yang muflis itu? Oh, sudah tentulah orang yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada emas perak, ya Rasulullah. Nabi kata bukan. Tapi orang yang muflis itu orang yang datang pada hari akhirat membawa amal ibadah solat puasanya, tetapi dimufliskan disebabkan oleh tindakan menganiaya orang, ambil hak orang dan sebagainya. Dia datang ke majlis pemenang Sungai Petani nak bayar bil cukai taksiran. Kebetulan ini adalah bulan-bulan kritikal. Ramai orang berebut nak pergi bayar cukai hujung tahun. Sampai dekat kaunter, nombor giliran 1 3 3 1, kaunter 5. Nombor yang kita tekan sekarang nombor apa? 3005. 3005. Nombor sekarang 1331. Gila betul. Ramai ni nak tunggu. Maka dia pun pandang satu kaunter ternampak daripada kaunter 3. Orang kampung dia sama kok diam. Dia pandang, dia kata, yang dekat kaunter cakap, dia pun datang bawa bil. Ada apa? Bayar cukai. Dia pun tolonglah bayar, settle, bagi resit. Dia pun balik dengan senang hati. Bila keluar tu siap pandang orang lain. Orang lain dah tunggu lama, muka bengang aja. Maka kalau orang yang menunggu tadi tidak redha, akhirat besok dia tuntut hak dia. Ramai yang nampak benda macam tak ada apa-apa kan. Pakailah kabel hidup tu. Ada satu lagi kabel apa? Minta kerja. Kabel, walaupun pakai kabel minta kerja. Kita di pihak majlis, kita di pihak pentadbiran, human resource, kalau memang layak, kita boleh ambil dia dengan satu cara, iaitu suruh dia lalui semua prosesnya dulu. Layak ke tak layak? Macam mana orang lain melalui proses tu, dia pun kena lalui proses tu. Jangan skip. Kalau tidak, kita yang terlibat dalam jalan tu, kita sama-sama subahat sama. Ya, memanglah betul ada surat daripada Menteri Besar, surat daripada Exco, Wakil Rakyat, sila pertimbangkan permohonan ni. Nak minta jawatan apa? Pembantu takbir, pengeranian operasi N19. Pakai kabel kan, tak apalah. Minta surat sokongan, sila pertimbangkan. Dia bukan kata sila ambil, tak payah interview. Dia tak tulis sila pertimbangkan. Saya masa kerja di Majlis Pembenaran Seremban dan kerja di Majlis Pembenaran Nilai, semua jawatan termasuk pengarah undang, termasuk jawatan accountant, termasuk jawatan pembantu takbir, termasuk jawatan PA, termasuk jawatan buruh, semua kena lagi 2 round kat Stadium Paroi. Lagi. Sebab apa kena suruh lagi? Sebab kalau dia orang ni kita pilih dalam yang mohon, jawatan kosong 2, yang minta 5,000 orang. Kelayakan minimum SPM
Tapi yang minta ada degree, ada master, tak kisah, tapi semua layak. Tapi kita buat apa? Kadang-kadang kita tak buat pun benda-benda macam ni. Kita buat apa? Kita tapis yang ni lah, yang ni lah, yang ni lah. Kita ambil 30 je untuk interview daripada 5,000 tu. Yang tak dipanggil kata apa? Dah ada orang dalam tu. Mesti dah ada orang dalam. Mereka memang keputusan dia semambangan betul, tak salah ambil. Maksud saya tadi, ambil semua yang layak tadi, yang layak suruh dia lari 2 round dekat stadium. Pergi kat stadium ke, pergi lagi kat padang majlis ke, lari 2 round, 3 round, 4 round, lari. Siap ambulans tepi tu. Yang seorang tu lari round pertama, orang kedua dia sendiri masuk ambulans. Tak tahan, hospital. Sebab apa saya suruh lagi tu? Sebab kebanyakan, tanyalah semua pejabat-pejabat, kebanyakan hari ni pekerja-pekerja yang berusia 25 tahun ke 35 tahun, statistiknya itulah golongan yang paling tinggi sekali baru kerja, baru setahun 2 tahun kerja, kejap-kejap MC, kejap-kejap tak sihat, kejap-kejap ini. Itulah golongan, bukannya golongan yang 40 tahun ke atas, tak. Itu sebab kita suruh dia lagi. Tengok X-ray dia sihat, X-ray sihat, tak ada apa-apa. Tiba-tiba jantung berlubang, tiba-tiba dah bekerja, buah pinggang beralih, siku tak betul tempat, dia macam lah kan, batuk kering, batuk separuh kering, batuk kuih tiaw, basah sikit kan, macam-macam masalah. Allah Akbar. Dulu rasa kerja tengok okey je kan, nak jadi pekerja berdedikasi. Bila interview, saya sanggup kerja teruk pun sanggup. Saya akan tunjukkan komitmen saya. Sekali dengan ceramah duduk belakang ni, contoh. Tak faham nantak kau lah. Itu lah. Tak, ni cerita betul. Itu yang saya dulu masa kerja dulu kita buat, lari. Bukan puasa je kena lari, semua kena lari. Jadi masa tu baru tahu dia fit tak bekerja. Akhirnya lepas pada tu dah lari tu, ujian bertulis pula. Bila yang bertulis tak lepas, kita ambil yang 30 terbaik untuk interview. Jadi tak adalah dia cakap ada kabel. Walaupun ada kabel, kita dah masukkan dalam senarai untuk cuba. Tapi dah dia tak layak, takkan nak ambil juga. Kalau tak layak ambil juga, ini yang kata tadi ambil hak orang lain. Tu cerita dia. Faham Itu kena faham. Anggap semua persaingan. Kemudian mahir berlakon. Orang yang sabotaj di belakang itu pelakon terbaik, lebih baik daripada pelakon melastik ke hatimu. Lebih baik daripada pelakon perempuan itu. Terkejut tengok pelakon-pelakon ni kan. Terkejut tengok dalam drama suci murni. Dekat luar tiba-tiba lain macam fashion, baju tak cukup kain, bahal dia ni. Tu pelakon, dia pelakon. Depan kita baik. Lah kesiannya kau kenapa weh? Lah, iya. Pelakon terbaik. Kita kena buang, kita kena turun pangkat. Dia yang pertama sedih. Kau kenapa weh? Kau kena turun pangkat. Siapa yang tergamak buat benda ni? Wah, dia yang mengadu tadi. Jangan main-main. Dia dah dengar-dengar daripada bahagian HR yang kawan tu akan naik pangkat. Dah dengar-dengar. Dengar-dengarnya dia naik pangkat ni. Dia sanggup buat appointment nak jumpa bos pagi tu sebelum surat keluar. Mesti jumpa. Bos, saya ni bukan apalah, saya ni ambil marak tentang kerja kita semua lah. Sebenarnya ni tak tahulah bos, saya dengar-dengar lah saya dah dengar si Amira tu bukan nama sebenar. Adakah Amira ni? Mana Amira? Amira dah keras nampak, macam tak nak mengaku Amira. Saya dengar-dengar Amira bakal naik pangkat. Yang bos tak nak cakap. Tak tahulah kenapa. Itulah bos, saya bukan apa. Saya sebenarnya kesian kat bos. Dah kesian kat bos pula. Kenapa? Kalau bukan Amira tak apalah. Tapi kalau Amira bos, saya nak beritahu ni rahsia kita je lah. Amira
tak pernah sehari pun dalam waktu bekerja kat pejabat ni, tak pernah sehari pun dia tak kutuk bos. Ada je benda dia kutuk bos. Saya ni puas menahan sabar bos. Tu sebab saya rasa kalau dia, saya rasa tak sesuai. Ini pandangan saya lah. Ini pandangan saya. Si bos, dia kutuk apa? Oh, bos tanya pula. Macam-macam lah. Dia kata bos pendek lah, gemuk lah. Minta maaf bos, bukan saya. Tak boleh pakai, mati lagi baik. Menyusahkan orang, Fir'aun. Semua dia tak menambah. Tapi Amirah tak macam tu. Ni contoh aja ya. Lepas tu tiba-tiba tak jadi naik pangkat. Lepas tu dia dah dengar-dengar, sedih hati dia. Dia datang, betul kau dengar kau tak naik pangkat, tak jadi naik pangkat sana. Tak tahulah siapa ngadu. Dia orang ni memang tak senang tengok orang lah. Wah, dia yang buat tu. Itulah dia perangai orang mahir berlakon. Konon dia yang paling ni. Tapi lelaki terpaksa dengan isteri dia kena buat macam tu. Sebab orang lelaki ni dia kadang dia kurang perasaan berbanding perempuan. Orang perempuan dia pandai. Kalau lelaki balik, abang penat tengok abang pun, Allah. Tak apalah bang, kalau penat tak apalah. Kenapa? Tak adalah, baru ingat nak ajak keluar malam ni. Dah abang penat tak apalah. Pandai dia tahu. Kalau setakat nak keluar makan, tak apalah, kejap. Betul ke ni bang? Tapi tak nak susahkan abang. Sudahlah kau. Tu orang perempuan dia pandai macam tu. Orang lelaki dia tentu, kenapa ni? Sakit, makan ubat. Macam tu lah. Orang lelaki kena pandai juga. Kena pandai juga benda tu. Berlakon sikit. Ya Allah, ya ke sakit? Nak mati sangat ke? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak, dia ambil berat. Kan? Jadi kalau kita tengok, kita ni, agama kita tak ada agama yang mengajar pada benda-benda buruk, tapi kebanyakan agama mengajar kehidupan yang harmoni dengan gaya hidup saling mesra sesama kita, dan pengajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai contohnya tidak lain menokong keharmonian dan kesejahteraan. Dan kalau kita tengok apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, menayangkan babak kehidupan yang ekstrim sehingga mengharu-birukan. Sebab sekarang ni yang jadi masalah sabotaj di belakang ni, salah satunya adalah teknologi semasa, media sosial. Itu sebab kadang-kadang kita tengok kan, saya beritahu lah, bukan semua perkara tuan-tuan dan puan-puan sekalian perlu kongsi dekat dalam media sosial. Saya pesan sangat-sangat. Kalau saya cakap ni memang ramai perempuan terutamanya tak setuju. Kadang-kadang orang lelaki ni dia kurang. Ada jugalah orang lelaki ada jenis yang gila publicity. Jadi semua benda nak share dengan orang. Semua nak share dengan orang. Kan? Share dia pergi bercuti kat mana masa di Pavali baru ni. Kan? Share dia berhenti kat tepi jalan kat mana. Berhenti dekat signboard tu ambil gambar. Kononnya dia sampai kat situ, kan? Pegang tangan dekat handbrake. Kaulah segalanya. Siap ada lagu Redha itu. Ya dengan. Lepas tu gambar macam ni, gambar tengah. Redha itu. Cik kan. Ada ayat tu, redha itu adalah ni. Redha bukan satu perkara yang mudah, tapi perlahan-lahanlah sehingga timbulnya kesabaran. Orang yang bersabar itu cerita kan. Setakat share-share nasihat tak apa, kan? Menunjukkan kebahagiaan kan? Bergambar suami isteri belakang. Nampak tak? Dia kata